Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, podcast BTZ. Episod ini ditajakan khas oleh teman-teman kami dari Hartana Bros. Dah 15 tahun, almost 15 years of experience. Jual beli rumah, sewa, apa-apa hal, bukan ejen calang-calang. So, boleh check out dia punya. boleh kita lungsuri laman mereka di Facebook mereka, Hartana Bros SG, dan juga Instagram mereka, Hartana Bros SG. Your property matters. Macam DJ ya, macam DJ ya. Steady. Boleh apply Boleh. Alhamdulillah. Ini kalau kita keluarkan video ni dah hari raya ke berapa? Hari raya ke InsyaAllah ke Hari mungkin ke Ahad. dah nak masuk ke 10 lah. Lebih kurang. Masuk ke 10 lah. Yes. dah lepas dah seminggu beraya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So far okay? So far okay, good. Masih tengah arrange lah pasal apa ni, memandangkan dah baru satu hari je kan, hari raya pertama. So I think mostly kita delay kita punya jalan kita on the weekend. Tapi after office hour juga ada juga, lepas maghrib kita ada that window of slot maybe 3 to 4 hours that kita boleh ziarahi lah. Ada limit tak sekarang berapa rumah yang raya? No limit. No limit No limit. No limit lah. Okay lah, I try to play safe lah. I limitkan to 30 lah. Tapi I don't think at one time you will have 50 I guess. I don't know. First day maybe good. First day maybe, yes. Tapi everything Alhamdulillah so good. Very refreshing. Dapat jumpa all that. Suddenly kawan-kawan lama-lama text and why nak datang rumah boleh. Best, so macam best, the process of you nak hidangkan, you nak siapkan makan and all that, you plan makan nak masak apa and all that. So suasana yang dah 2 tahun hilang Betul. Suasana tu dah lama hilang, and kita macam looking forward lah Yes. Setiap tetamu kita tu nak catch up dengan cerita-cerita diorang lagi. Betul. Ada banyak update semua. Alhamdulillah lah. I think the best pun, salah satu pun actually is about introduction of new family members. Suddenly ada ada anak satu, then after that diorang macam berkumpul, okay, kenalkan family member masing-masing. Ini Myla punya first raya Yeah, it's Myla punya first raya. Dia dah mula setahun, jalan, dah setahun. InsyaAllah. Alhamdulillah. So Alhamdulillah everything has been going great. And yalah, hopefully we can continue. Dekat luar pun orang naik, you boleh nampak orang naik Grab berbaju kurung and all that dekat bus stop. Best. Show. The view is nice. very Marvelous. cantik lah. Macam Cantik. semangat and tahun ni macam semangat Ramadan tu equivalent sama, balance dengan semangat raya tu. Correct. So Ramadan pun kita nampak ramai di antara kawan-kawan kita yang pergi masjid, jalan dengan jubah, Correct. muka Ada dekat that luar. all out punya effect lah. Masya Allah. So All out macam punya balance tau, balance. Yes. And raya pun tak semeriah dulu yang orang naik lori. Belum nampak lagi. Nampak. Ada. I think ada. Aduh, Kalau ada, you pergi macam Lori dah banyak orang book maybe you pergi macam tempat-tempat macam lama-lama sikit lah, we call it jauh school sikit kan. I think you boleh. Dulu orang masa tu sewa van juga tak? Orang sewa van, orang sewa bus. Bas besar kadang. Ya. Minibus gila, datang dengan 100 orang sampai dekat koridor berdiri gitu, all the way tak masuk. You lagi suka jalan rumah orang ke host orang kat rumah? Ke lain dia punya seronok dia? I think I suka host lah. I don't know why, because Lagi I feel ni, hosting macam because kadang bila kita pergi ke rumah orang atau saudara mara, then rumah tu ramai, dan kita tak tahu macam mana nak start that conversation with someone that kita jarang jumpa. And I think we kita berbual lah, kita catch up about general things. Tapi bila cousins after cousins itu yang a bit macam awkward lah. Then kita macam, I tak suka macam have that feeling, macam ada tanam dekat dalam feeling ni, kata okay lah, masuk rumah ni 5 minit je lah, then after that macam tak syok lah, tak syok, orang kata macam tak best, macam kita tak dapat betul-betul duduk and tanya, and macam ada that keselesaan lah, macam kita tanya apa khabar dan sebagainya, because we have to be mindful also lah that makcik-makcik kita ni, makcik after makcik pun dah mula Aging aging, dah mula sakit, ada yang dah uzur kan. So all that more sensitive topics kan. Kadang tak perlu kita cakap, tak payah kita cakap tak tahu lah. macam mana nak tanya. Dan kadang kita pun macam dah boleh nampak tanda-tanda. Tu yang mungkin agak sedih lah. Ini yang kadang-kadang kita nampak juga dalam keseronokan kita berhari raya ni. Kadang-kadang pun these are the matters yang we need to be a bit more wary about also lah. Yeah, of course. Ada benda-benda yang kadang-kadang
orang sakit dan sebagainya. Dalam nak beraya yes, tapi ada orang sakit. Dalam nak beraya kadang-kadang ada orang yang ada masalah juga dan sebagainya. So I think that needs to be a bit more of a consideration. Correct. Also kalau you tengok family-family yang mungkin kita tak nampak dengan mata kasar, kemungkinan they lost someone during hari raya. During hari raya pertama, hari raya kedua tu mungkin ada orang tengah nazak, kita tak tahu. Betul. Benda-benda mungkin kita nampak dekat on the road okay, orang cantik lah, berwarna-warni and all that, but those yang kesorangan tu kat rumah, mungkin tengah jaga mak seorang, mungkin mak pun tengah have maybe days to live, we don't know. Itu yang mungkin these people, diorang of course they hide lah kan, they don't show themselves. And partly also I think we have cases also lah, families and friends yang pernah ada kehilangan orang tua ke atau teman and I think baru-baru ni yang ada this one close student lah, he followed me for banyak hari juga, time salat tarawih semua. I think 1 or 2 days before hari raya tu, like dia betul berkubar-kubar dengan solat tarawih, dengan qiyam, macam anak muda yang Masya Allah lah, for me like subhanallah lah, macam nampak kesalehan dia, nampak yang dia tengah berusaha ni. Yelah, dalam erti kata yang dia tengah mencari satu achievement untuk diri dia ni kan, tiba-tiba kehilangan mak dia. Dan it strike untuk diri kita juga, sebab kita semua tengah preparing for hari raya. Semua orang tengah prepare for hari raya. Tapi imagine semua orang tengah prepare for hari raya, tapi you tengah prepare for your mother punya funeral. InsyaAllah. So benda yang tak disangka-sangka, and yelah, ada yang terkejut, ada yang boleh terima, tengok pada keadaan dan sebagainya. Dah tahulah, coming lah. Tapi apa pun adalah hari sedih. Hari sedih untuk dia. Dan kita doakanlah benda ni so far alhamdulillah belum berlaku pada kita benda ni. Kita kadang-kadang pun tak rasa diri kita kuat untuk menanggung benda ni. Dalam hari kebahagiaan ni, kita mengharap seakan-akan macam kalaulah Allah nak ambil pun biarlah pada hari-hari yang lain lah. Semua akan sangka macam gitu. Tak sangka yang hari yang aku tengah look forward, kira dah puasa 1 bulan, alamak, Allah pula ambil orang yang paling penting dalam kehidupan. Tapi inilah kehidupan. Inilah yang nama dia sebagai kehidupan. Kalau kita balik pada ayat Allah sebut dalam Quran, kira idza jaa ajaluhum, kalau Allah SWT dah menulis ajal seseorang tu, fala yastakhiruna sa'ah, dia tidak akan dilambatkan 1 jam pun, seketika pun, ataupun wala yastaqdimun, ataupun tak dikedepankan. So ajal itu ajal. Sebenarnya kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Mana Allah kalau dah tetap hari apa pun, bulan apa pun, tengah makan maka tengah makan ke, tengah tidur ke, Allah SWT lebih mengetahui kenapa dia ambil pada bulan tu. Cuma kita berharap, sebab untuk kita kadang sedih, wafatnya tu, perginya tu pada hujung bulan Ramadan, tapi mungkin untuk dia adalah satu kebahagiaan. Ramadan, kita meninggal pada bulan yang Allah penuhi dengan pengampunan, dengan rahmat, dengan kasih sayang. So ada 2 berita lah. Berita gembira untuk si mati dan mungkin untuk ahli keluarganya. Siapa yang faham lah, mungkin ibunya ataupun ayahnya dah melalui satu zaman yang begitu lama, dia menderita dengan kesakitan, tiba-tiba Allah ambil pada bulan yang ditunggu-tunggu tu. And ini adalah that's like macam a gift sih. And bila I receive that message, in a way macam I memberikan I rasa macam satu takziah untuk dia, dan at the same time bergembiralah dengan berita yang Allah berikan ni. Sebab inilah yang ditunggu-tunggu oleh kita. Biarlah Allah ambil pada bulan yang keadaan yang baik, and bulan yang kita betul-betul imagine mak dia meninggal dalam keadaan anak dia tengah mendoakan mak dia, dan ni anak dia ni tengah beribadah, tengah saleh, insyaAllah saleh dan sebagainya. I think is the best ending yang kita harapkan. Betul saya cakap tadi, ada orang mengharap, alamak kalau boleh janganlah pada bulan Ramadan, tapi for pandangan orang lain, baik sih bulan Ramadan. Perfect moment actually. Imagine kalau bulan Ramadan and pada malam-malam yang terakhir 10 malam yang, which is this happen Subhanallah, inilah the best way to end you punya kehidupan yang Allah ambil ni. So berita gembira lah, berita gembira untuk yang pergi tu, untuk family dia juga, and at the same time satu kehilangan lah bila datangnya hari raya. I lost my grandparents belah my mother 22 bulan Ramadan. Masya Allah. 1 year after that year. And I lost my pakcik, my Fitri punya bapa almarhum, second day raya. Second day raya. Couple years ago lah. Dan but dia tu kira macam dalam family tu kira macam apa dia panggil? Bukan tekong apa?
macam Chong dia punya the head of the family. The head of the family. Okay. So when that happen, kita macam kehilangan lah. So that year Syawal kita dah It's a normal lah. Yalah. It's a normal. It's not as normal as dah. Pada saya tengah kita fikir balik, as you say lah, ada orang yang meninggal dalam keadaan Ramadan tu, dia dah go through Ramadan berpuasa. Yang meninggal Syawal tu alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan kita memang nampak lagi-lagi yang Pakcik Ai ni, dia memang hari-hari tu memang dekat tempat tarawih tu dia yang tolong, dia dah datang first untuk bentang tikar apa dekat bawah blok ni tarawih kan. Dia Korea. Dia he's the person first to come, last to go away. Dia meninggal dalam keadaan macam itu. Allah meletakkan penghujung hidup dia tu setelah dia betul-betul dah berkhidmat. Betul. Nabi kan ajar kita innamal a'malu bil khawatim. Nilai seseorang itu dilihat pada hujung kehidupan, pada hujung amalan. Apa yang dia lakukan pada dan mudah-mudahan itu tanda yang baik lah, insya-Allah. Itu yang kita doa, minta Allah untuk elokkan pengakhiran kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah kan. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah kan. Jadi itu benda lah yang kita kadang tak fail saya doa tu semayang. Is the best doa untuk nak tunjukkan inilah kehidupan. Inilah kehidupan yang kadang-kadang orang tu permulaan dia mungkin tidak baik, tapi penghujung dia Allah letak. Dan kadang-kadang orang tu permulaan dia elok, saleh. Dan so kita doa juga supaya pengakhiran kita sama seperti mana permulaan kita. Macam Pakcik Nova pun satu pun recently pass away also. Dia I think pernah keluar satu khabar yang dia khidmat dekat masjid dekat Serangoon apa? Istiqamah. Oh, yang baru-baru ni, masya-Allah. Dia Noje tak salah. Masya-Allah. Dan dia memang kita kenal dia sebagai orang yang an event family. The best part is event family. Dia the first person to arrive. Dan dia punya khidmat kat masjid tu is like there's no questions asked, I'm going to the mosque. So itu yang dia punya, bila I nampak, bila I pergi jenazah tu, I cakap dengan anak dia yang first. I to be honest, we are not super close lah. I mean because it's kan Nova punya side lah kan. I told the son directly to in front of him. I said your father is one guy that is macam everybody wants to be lah. In silent inspiration in silent everybody wants to be him. Someone who today lah, we talk about today 2022, who wants to even come to the mosque and sweep the floor, siapa yang even want to ada titik hati dia and say I nak bersihkan kapet masjid. Tak ada sih. I mean not say tak ada, but kurang compare to is kurang. So I think he is one guy that we Allah should pilih lah. Allah kita pilih macam I cakap dengan tu, everybody should be jealous of your father. Betul. Yes. I think I personally wajibat ta'lihi I jealous tengok your father, and dia pergi dengan secara hujan renyai, cantik tu keadaan dia kat kubur. Alhamdulillah. Ramadan Yes, of course. Memang yalah, something, these are examples yang kita masih tengah hidup ni, macam kita tengok, this is my goal lah. Kira my goal untuk akhirkan I punya hidup macam ni lah. Dia macam meninggalkan satu kesan di mana kita ikut kita nak try to achieve that legacy. And that's magical to me. That's like macam after that kesan tu you pergi then you carry on your life after that, then you have this reminder, macam satu peringatan wake up call always lingering in your mind. I was about to say kalau kita tengok kat sejarah umat-umat terdahulu, kedua orang kadang-kadang hidup, they live amidst miracles kan. Akan ada nabi-nabi, kita tak tinggal dalam keadaan tu lagi kan. Tapi kita lihat orang-orang yang kasih imbasan macam inilah, dia a bit of that Yes, kita tengok ini yang and maybe that's 10% 20% of what, and it's already so impactful enough. Correct. Cuma kadang-kadang kita tak nak buka mata kita kan. Yalah, ni orang ni dalam keadaan bila dia disolatkan jenazah ni, ramai orang semua cakap these are signs. Yes, exactly. Correct. These are signs. These are the miracles that we need kan. Orang macam there are some friends lah yang meninggal, dia punya solat jenazah dia is like lebih dari lagi ramai dari solat Jumaat tu, babe. Masya-Allah. And kita tanya sih, jadi tanda tanya, apa dia dah buat kat dunia ni? Apa impact yang dia kasih kat manusia-manusia lain yang dia dapat this kind of treatment? So we need to ask ourselves that, what do we do in this world that we can get that when kita meninggal nanti. Kan ada riwayat sebut kan, kalau orang meninggal disolatkan 2 saf jenazah masuk syurga. Sampai Imam Malik riwayat kalau lah ada orang tu solat jenazah, dia 1 saf jadikan masjid tu besar, biar bagi 2 lah jadi 2 saf. Yang penting adalah nak ramai orang datang kan. And then you imagine such a person yang dia meninggal ni masjid penuh.
Dah tak kira soft lagi. Tak payah kira soft lah. Ni insyaAllah tak ada baik insyaAllah. And I pernah lihat satu peristiwa yang I think benda ni banyak berlaku di Malaysia and mostly in Singapore pun ada juga. Kira bukan sahaja kematian dia tu disaksikan oleh manusia, bahkan oleh binatang pun. So like very very macam magical bila you pergi ke pusara dia tu, like kucing-kucing yang dia pernah kasih makan. You tengok video-video kucing tu stay. I tak boleh tengok video tu. Sedih. And ada yang bukan sahaja kucing, bahkan anjing pun. Sebab dia kasih makan. Betul. And ini benda yang amalan-amalan yang kita lihat yang Nabi sebut, di antara kelebihan seorang yang beriman kepada Allah tu, dia menyembunyikan beberapa amalan dia daripada orang. Correct. So this is amalan-amalan yang you buat ni because of you. Betul. It's not because of orang. Betul. So bila you buat benda ni, you tahu yang ya Allah, aku buat ni sebab aku nak kebaikan dan aku tahu Engkau lah Tuhan yang memberikan kebaikan. Betul. Sebab tu bila dia buat ni, kat dunia Allah dah balas jasa dia tu. Betul. And kucing datang, bukan sikit babe. Serius macam kita nampak video-video ni semua kan, like kucing duduk berhari-hari kat situ. Wow, kalau manusia dah boleh menyaksikan, kucing tu lagilah Allah akan just terima je apa pandangan dia. Sebab betul, dia memang makhluk yang very, yalah tak ada dosa. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia boleh mencintai seseorang hamba yang telah pergi ni, subhanallah sih. And sebab without lafazkan where are you, I betul. miss you. Kucing diam gitu duduk tengok. All this kata-kata. Kau cakap pasal ni, antara amalan yang 10 tahun yang my parents buat lah. And I rasa cemburu dengan amalan ni adalah memberi makan pada kucing. Sebab my father ada group of kawan-kawan dia yang Cina yang kasih makan dekat Teluk Kurau. My father office kat Changi Road. Kita punya parents kita sama lah, catman. So like tak tahu ada beberapa tahun tu my parents piara kucing, and bila you simpan binatang ni, you punya tahap rahmat dan kasih sayang you, kesian you pada makhluk Allah ni dah terbuka tau. Apa pun macam kesiannya. Jadi bila nampak kucing-kucing kat luar, you sampai my father belakang kereta dia ada makanan kucing already. Oh really ya? Bila dia stop, you imagine bila my father belok kat lorong tu, kucing semua kenal my father pun kereta. And kereta lain masuk, dia tak kenal. Sama macam time main Johor, time main untuk JDT. Every time dekat Pasir Gudang tu, kucing tu dari like 3 of them dia beranak. Because I always selalu sampai siang. Kereta I masuk je, semua lari. Kenal kan? Memang kenal. Kereta BM ni macam kenal kan? Pasal every month kita ada this fund that kita collect among us lah. Honor kecil-kecil. Kita pergilah kedai dekat itu, kita beli satu tong and all that, kita simpan just for kasih kucing itu. Dekat store tu, everyday kita kasih. Wow, ada dry, ada. I think this is a beautiful topic lah. Maksudnya dari sudut kita hidup zaman social media ni kan, everything is very publicly shown lah. Tapi agama kita ajar kadang-kadang is also important, very important for us to keep things hidden. Dulu kami tiba-tiba kan kami waktu kat Mesir, kita punya syekh kita ajar bilang kau cari satu amalan yang kau buat yang tak ada orang tahu, kau keep between kau dengan. And ini I nak share pasal ujung dia tu, I feel mudah-mudahan ada manfaat di sebalik cerita ni lah. So one of the things that I did bila kat Mesir tu, I akan pergi ke masjid. Orang semua dah balik. Masjid ni kira memang budak-budak Singapore akan solat dah. Dah habis semua, I tunggu ni, and then I tolong orang-orang miskin kemas masjid. So time tu pula I president of the punya student council kat sana. So diorang akan cari mana presiden, mana tu. Tapi tak ada, I tunggu orang miskin. Orang miskin pun pelik, kenapa budak ni tiba-tiba ke masjid kotor kan, kita angkat kapet, tolong cuci toilet. I did 1 month, rasa tu mula ni betul-betul dekat. So the impact yang you nak share ni, second week dah berbulan-bulan. And then satu hari apa jadi tau, tiba-tiba I tengah angkat kapet dekat luar, kotor-kotor, baju putih, jubah putih, jadi tiba-tiba nampak diorang ambil gambar. Dekat fence tu rupanya ada Singaporean student nampak I buat benda tu, dia ambil gambar. Bila dia ambil gambar, ini mudah-mudahan Allah ampunkan I tiba-tiba rasa happy lah. Ya, diorang nampak aku buat lah. And then I balik, I felt syaitan dah datang ganggu Ini kelemahan diri attack. So aku presiden, lepas tu aku angkat benda ni, orang tahu lah, orang sekelip benda ni. And then I stop doing it entirely. Pasal apa? Benda tu dah rosak. Dah rosakkan niat you. Exactly. But while I was doing it, you grounded lah. You rasa yang finally there's something that I do, tak ada orang tahu. Ini memang pengharapan kita dengan Tuhan lah. Betul. Really ini kepuasan dia yang
Ini you tak boleh explain. Kepuasan ni tak boleh explain. I think after ni benda yang I baru buat juga, which is I ada so-called macam ambil job untuk imam waktu lah, solat waktu, ambil solat subuh dekat ada salah satu masjid kat Singapore ni yang I think dah lama I tak buat benda ni. Selalu kita solat Jumaat. Solat Jumaat ni macam orang ramai. Yes. Kita dapat rasa je, orang tahu kita solat kat sini. Everywhere is social media. And kita tak salahkan social media pun. It's something good. Tapi bila ada 2-3 waktu yang bila I ambil and tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu yang siapa imam dia ni. Because kita tak publish benda tu, kita tak publicize kat mana-mana. You do this for free kan actually kan. So bila I buat benda tu, ribu juga bayar ni imam ni. Tak mampu. Tapi dia punya kepuasan babe, untuk I tak dibayar dengan ada that type of commitment, which is subuh nak kena pergi masjid. Itu benda I takkan buat saya dulu. Saya dulu macam buat apa aku nak pergi, aku tak dibayar pun. Tapi bila dah sampai level yang sekarang, alhamdulillah I rasa macam I pergi ni aku tak dibayar, tapi macam mana aku punya syok bila jadi imam ni. Ini benda yang I nak share. Bukan apa, semua orang ada macam-macamnya amalan. This is part of amalan lah. Tapi I cakap you, the impact, bukan kita nak kongsikan benda rahsia ke apa. I think benda ni orang dah tahu pun. I dah jadi imam kat masjid mana orang dah tahu. Tapi I nak share the feeling dia. I nak share the feeling of kepuasan diri I. Bila I jadi imam pagi tu, subhanallah, ya Allah Rabbi, selama ni satu dunia tahu aku imam kat masjid mana, satu Singapore tahu aku imam kat. Tapi bila aku tak bilang orang ni, aku buat ni solat memang untuk Allah je. Happy dia lain kan. And dia punya kepuasan subhanallah. Yang I think ini benda yang kadang-kadang kita terlepas. Betul. Yang kita tak ada dalam hidup kita. Sebab tu ada solat-solat malam. Yang kita tak ada dengan orang. Sallu wan nasu niyam. Nabi cakap. Nabi kata sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. So kelebihan solat-solat malam ni macam ini lah, benda-benda yang orang tak nampak. Yes, correct. That's why even Nabi orang pun tak boleh nilai Nabi tak wajibkan untuk kita rahsiakan. Cuma Nabi kata is very special. Amalan yang hanya kau dan Tuhan kau je tahu. Betul. Is super special, yang kita kadang-kadang boleh dapat rasa yang Allah tengah usap kepala kita ni. Allah tengah mujuk kita ni. Allah tengah beri satu jawapan untuk kita ni. Allah tengah beri nikmat untuk this thing, you akan rasa. And kita nak promote benda amalan ni supaya insya-Allah setiap daripada kita ada amalan khusus yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu benda tu. Al-Ghazali pernah sebut satu benda menarik. Dia cakap antara tanda kesalihan seseorang adalah dia itu tak suka dipuji dan okey apabila dikritik. Kita terbalik kan. Kita nak dipuji, tak senang bila dikritik. Yes, correct. Dia cakap you will only be soleh kalau orang tak puji kau okey. Bila orang tegur kau rasa happy. Ni lain level tu lain level. Susah nak reach. Tapi boleh. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh. For me as layman as I can put kalau kita nak adakan benda ni, kepuasan whatever that you guys dalam ibadah ni dalam this kepuasan yang you all just explain, kita nak adakan benda ni sepanjang hidup kita. I feel satu benda yang proses that kita tak boleh forget is we must have that sense of keikhlasan. So I feel like kalau you ada keikhlasan in anything you do, that particular feeling that you are feeling that morning, kepuasan tu will stay on forever. Itu at the end of the day is ikhlas. Itu yang susah nak capai. Sebab keikhlasan bukan senang untuk dicapai. Betul. Sebab zaman sekarang sampai bila you nak hide amalan you. And dalam Islam pun kita digalakkan untuk al-amru bil ma'ruf, untuk mengajak orang dalam satu kebaikan. So bila kita tunjuk pada satu kebaikan ni, and sebab tu kita tak boleh nak hide semua amalan kita. Ada amalan yang bagus untuk digalakkan untuk orang lain. Puasa 6, puasa sunat, ni benda bagus. Dan ada amalan yang, sebab tu amalan khusus yang rahsia ni tak banyak. Tapi di sisi Allah is besar. Di sisi Allah besar. So nak istiqamah dalam amalan ni, dia adalah amalan yang sedikit, tapi amalan ni berterusan. Sebab satunya, kalau amalan yang orang nampak takkan berterusan, susah nak berterusan. So kita impacted by people lah. Orang ada kita buat, semangat orang dia lain. Kita tak buat kan. Semangat dia lain. But if you can do it solely for Allah, ada orang ke tak ada orang ke, buat lah juga. Because you experience it and nobody understands. Benda ni lain. Dia punya achievement tu hanya you dengan Allah je tahu. Hanya you je lah yang tahu. Allah SWT yang berikan benda tu. So dalam semua ibadah memang niat kita nak ada keikhlasan. Tapi how ikhlas is kita keikhlasan tu. That's why bila kita malam tu, sebab tu bila malam keikhlasan orang pun ada yang lari. Betul.
Ada orang 1-2 agenda bulan lain, yes. tak 1-2 bulan boleh buat as powerful as Ramadan. Lepas Ramadan dah jadi lain. So iman kita pun naik turun dan sebagainya. Correct. Tapi at least we have something to be proud of lah dengan diri kita yang aku a ada sense of di achievement lah. alam amalan yang hanya aku dengan Allah je tahu. Betul. Inilah going back to the issue tadi tu kan. Semua orang yang kita rasa kita cemburui, nampak ni macam itulah kehidupan orang. Diorang buat benda-benda yang kita tengok kita macam kanan likihkan, tapi diorang istiqamah dalam keadaan jadi nuja masjid ke, tolong orang ke. Benda ni orang cakap ke orang tak cakap, diorang buat lah juga. Bila diorang meninggal, Tuhan tunjukkan kepada kita, aku muliakan orang ni. So dia punya kemuliaan tu datang setelah kematian dia. Bila orang tu dah mati, dia dah tak dapat kebanggaan lagi. You dah tak boleh puji dia apa? Yes, betul yes, tak? yes. Dah habis. So itulah keikhlasan yang kita nak. Kadang kita dengar orang meninggal kat Mekah, meninggal kat Madinah. Kau tu satu benda yang tu goal habis lah, senang cakap macam like benda yang kita nak. Talking about that pula, I pernah dekat Madinah, pernah terserempak satu Indonesian punya lah, the cleaner, this Indonesian. So happen that dia dari Jakarta, and he recognize me. Persija gitu. Betul. Bang Bayaki, saya ada Jack. Dia cakap gitu. So the Jack ni Jack Mania lah. Jack Mania fans is like the fans of Persija Jakarta. So immediately dia cakap the Jack je, macam dia sign kan, sign dia? Jack, because it's J kan. So I dah tahulah cakap the Jack. Cakap, Mas, kamu ngapain di sini? So I thought this cleaner thing is like a contract thing lah, macam you buat. Enggak Mas, ini sekarang hidup saya di sini, dia cakap gitu. Kau, I macam nak nangis ya dengar. Kau lebih hebat dari aku. I rasa that moment, I rasa kecil, sekecil-kecil semut sih rasa bila dia cakap, ya Mas, saya jaga makam Rasul, dia gitu. Oh, Masya Allah. Dia cakap tu is like kepung pum pum pum. Itu kebanggaan dia. Kebanggaan dia like adalah macam, kebanggaan yang macam gitu tau. Saya macam, then it translate to what about us? Apa kita punya kebanggaan? Apa do we feel the same way if we do what he's doing? Yeah. I know that question mark I keep telling us. Okay, then of course lah, I macam obviously every day we are searching for that. Right? I mean, this is why we live. We search for something that yang kita nak happykan Tuhan kita, you know, things like that. So macam like for me as layman as I can, I just keep things to the very general things lah. I dengar Quran, I try to do things as apa yang orang rasa selesa. I believe in that lah. Mudah-mudahan terus lah. kita mengambil manusia-manusia yang macam gini sebagai aspirasi dan inspirasi dalam Yes, kehidupan. of course. Sebab kat tempat dia tu pun, for me lah, I pernah kerja kat masjid. Dan you tengok dia senario sama. Yes. Orang Sama-sama, yang different tempat dia. And mungkin dia lebih tinggi lah. Yeah, Tapi you kena ingat yang banyak juga orang kat masjid komplain dan kerja kat masjid. betul. Dan mungkin ada di antara orang yang membersihkan makam Nabi tu pun tengah komplain. Correct. So dari sudut keikhlasan tu pun, dia tak semua yang tanggapan dia sama. Ada orang yang you jumpa orang masjid, Masya Allah bestnya kau kerja masjid. Orang yang tengah kerja ni kau tak tahu sini hujan dia macam mana. Yes. Kau tak tahu sini drama. Kualiti dia macam mana. Yes. Sebab tu nak dapat that kepuasan tu pun satu ujian juga. Yes. Babe, benda senang susah dapat, babe. You nak masuk, nak masuk express, nak kena exam. Betul tak? Benda-benda semua ada dia punya obstacle dia. Betul. Jadi insya-Allah lah, I rasa orang yang dah dipilih Allah untuk menjaga rumah Allah dengan menjaga Masjid Nabawi dan sebagainya, ini pilihan. Ya, Dia betul pilihan. Lah. Correct lah. It's betul? chosen people. They could be normal people, Yep. but they are very sincere. Betul. Itu satu. itu je. The word sincere tu, kita tak boleh gauge who sincere lebih tinggi, siapa rendah and all that. Kita tak ada visual je. Tak ada graph kita boleh tengok. Only you yourself. Because I pernah dengar one of my sheikh cakap dengan my father yang kadang-kadang kita tengok ada orang ni hidup dia as a father biasa je. Mungkin solat on off ke apa. Kita tak nak cakap lah pasal hukum tu. Correct. Tapi anak-anak dia semua Masya Allah. Masya Allah, anak-anak dia terjaga solat dia. Bapak dia tak selalu ada rumah dan sebagainya. Correct. So Syekh tu kadang cakap apa tahu, anak-anak, kejadian anak dia tu, salihan anak dia tu disebabkan satu benda, mungkin keikhlasan bapak dia. Keikhlasan The dari impact, dari sudut dia kerja, dari sudut dia kadang-kadang, yelah, kita tak tahu orang punya brought up macam mana. Ada orang tak dibesarkan dengan solat 5 waktu. Dia dibesarkan dengan solat 1 waktu, which is solat Jumaat je. Ada orang gitu. Ush,
Jumaat tak boleh main-main. Rasa tercubit dah. Okay. Ada orang dibesarkan macam gitu kan. Macam tu juga. Tapi kadang-kadang rezeki yang Allah sampaikan ke anak-anak dia tu satu peringatan untuk dia yang inilah rezeki aku jamin kau walaupun kau tak solat. Supaya dia sedar. Sebab keikhlasan dia juga. And untuk dia nampak signs tu semua dia akan jadi lebih baik lah insyaAllah. Yalah, because Allah keep sending signs after signs after signs Betul. Macam kalau kita selalu cakap pasal surah Toha ni, apa tu, this Bani Israel kau dah jadi daripada hamba tu Fir'aun, dah nampak Allah dah tunjuk, dah belah laut, dah selamat. Kau ada Nabi Musa as your guidance. Harun tetap juga kau lens tak dia kotor sikit lah. tetap juga kau tak boleh percaya that Allah tu Maha Kuasa and all that. Masih tetap kau percaya kat benda-benda lain. So Allah keep giving, keep is a sign to everyone. Correct. That story tu, rasa kalau you tengok pada penghujung surah Yusuf, Allah sebut laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguhnya daripada cerita-cerita yang Nabi Yusuf berapa banyak dia drama. Yes. Daripada kena buang kat dalam perigi, kena hasad dengan adik-adik, kena fitnah dengan sampai buta bapak dia Imratul berlama Aziz. Nabi Yaqub. Lepas tu bila keluar terus jadi orang besar, jadi Al-Aziz. Lepas tu dengan jadi Al-Aziz bapak dia dicelikkan dengan baju dia. So it's a lot of drama. Allah kata this is life. Allah kata laqad kana fi qasasihim ibrah. Ada ibrah, ada peninggalan yang untuk kita iktibarkan benda tu saja satu pengajaran untuk kita. Liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir. Sebab orang yang kalau tengok benda ni as macam wah ni ujian dia je lah, dia tak reflect kat diri dia. Tapi kalau you tengok balik, this is part of ujian. Balik pada tadi, orang yang tak soleh bapak dia, berapa banyak orang yang bapak soleh anak ujian bagi dia. Betul. Berapa banyak yang bapak yang sibuk dakwah sana sini, anak tak itu pun satu kehidupan. Jangan sampai kita sibukkan diri kita dengan orang, abaikan ahli keluarga kita. Padahal pahala tu paling dekat ni. Padahal Allah kata yang paling dekat ni, betul. Qu anfusakum ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman selamatkan diri kau, wa ahlikum nara, daripada api neraka, kau dan ahli keluarga kau. That is the first layer, objektif untuk kau hidup kat dunia ni, is kau selamatkan diri dulu. And tak terlepas juga, because first akan ditanya, yang akan diheret kau balik masuk neraka pun anak-anak kau juga. Betul. Isteri-isteri kau juga. Jadi isteri ke isteri-isteri? Dalam Quran pun Allah sebut isteri-isteri kan. Oh my gosh. Sisi ramai orang lah. Jadi dia balik kepada siapa yang ada banyak, dah ada sikit. Yes. You sentuh surah Yusuf ni, wah best. I tak sabar the upcoming episodes about every surah that kita nak kupaskan, insyaAllah. BTC stories insyaAllah coming soon. Itu dia punya yang dia starting ayat tu lah, yang ra'aitu ahada mimpi dia lah, mimpi. Satu episod kita dedicate to family, and then kita gunakan surah Yusuf bagus juga. Sebagai dia punya main rujukan lah. Kisah surah Yusuf best. I think the whole surah describe the meaning of life. Correct. And life as a family lah. How long tu? Okay, if you boleh summarize kan, how long did Nabi Yaqub buta tu for that period sampai dia jadi minister and all that, right? You're talking about a lot of years lah. Banyak many years. Ada riwayat semua 20 tahun. 20 tahun. Because daripada Nabi Yusuf kecil sampai dia jadi orang aziz, sampai dia jadi orang governor kan. Governor. Jadi orang yang hebat lah. Habis orang yang potong along the way lah cerita dia tu kan. Zulaika macam cerita tu kan. Yang apa ni, pembantu permaisuri dia tu kan. Cerita dia memang very magical. Sebab Allah punya description sifat rupa Nabi Yusuf tu kan, Allah sebut yang diorang ingatkan dia, in hadha illa malakun karim. Dia kata ini macam malaikat ni. Nak tunjukkan, and Allah meletakkan gambaran tu dalam Quran, nak tunjukkan betapa handsome Nabi Yusuf. And gara-gara kehandsomean dia tu pun Allah kata this is kehidupan dia. So kita wait for Nabi Yusuf yang cerita. InsyaAllah banyak kisah lagi, the best. So kita akan conclusion hari ni kita bilang pasal raya lah. Mudah-mudahan yang happy tu kita bersyukur. Betul. Orang yang tiada itu kita sentiasa mendoakan. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita gunakan sebagai signs. Dan kita bukan saja tengok signs lah, but then we also do something about it lah. Betul. Kita nak tunjukkan yang anything can happen in life. Correct.
It's all planned semua by Allah semua SWT. adalah aturan Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan kita. Mungkin kita akan sedih, tapi Allah tahu, ya Allah takkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan berikan satu beban penutup ayat melainkan apa yang kita mampu. Jadi insya-Allah setiap ujian tu adalah hikmah dia, dan setiap nikmat pun ada ujian dia. Bagi yang bersedih tu, bergembiralah mengetahui yang meninggal tu meninggal dalam keadaan baik. Amin. Dan senantiasa Amin. mendoakan bagi kebaikan mereka. Dan semoga kita yang menyaksikan video ini dan juga podcast ini, diakhirilah hidup kita dengan satu pengakhiran yang baik. Amin. Sehingga Amin. kita bertemu lagi insya-Allah pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum.